Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam ini kita sambung balik mengenai kitab Mukhasyafatul Qulub dalam bab melupakan Allah Ta'ala, membawa kepada sifat fasik dan juga munafik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan neraka yang memiliki 7 buah pintu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala menyatakan laha sab'atu abwabin, sesungguhnya neraka itu ada 7 buah pintu. Maka daripada neraka itu dibuat daripada besi yang dicop, maka ditulis pada perkataan itu laknat. Maka permukaannya dibuat daripada tembaga dan bahagian dalamnya diperbuat daripada timah. Di dasar, di bawahnya tertulis perkataan azab, seksa. Dan di atasnya tertulis perkataan ghadab, kemukaan, ataupun as-sakhatu, iaitu kemukaan Allah. Lantai neraka itu dibuat daripada tembaga, kaca, besi dan timah. Di atas, di bawah, di sebelah kiri, di sebelah kanan penghuni neraka terdapat api. Sebahagian lantainya berada di atas sebahagian yang lain. Ada lantai, ada penghuni, maka ada di bawah itu ada lagi orang. Dia bertingkat-tingkat. Dan bahagian yang paling bawah, yang paling dasar, yang bawah adalah orang-orang munafik. Kita sudah nyatakan munafik ada 2. Satu, munafik akidah. Munafik akidah adalah orang yang tidak beriman, tetapi dia mengaku dia beriman. Boleh jadi dia sembahyang sama, tapi hati tidak beriman. Ini munafik akidah. Satu lagi dipanggil munafik amal. Ini orang beriman, masih lagi beriman, hanya sifatnya fasik. Orang yang melakukan dosa, seperti apabila bercakap selalu dusta. Iza hadasa kazzaba. Kazzaba maknanya sentiasa berdusta. Banyak percakapan dusta daripada benar. Ini munafik amal. Yang kedua, janji mungkir. Bila dia janji, wa iza wa'ada akhlafa, dia janji dia mungkir. Maka ini juga dia panggil munafik amal. Yang ketiga, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Sama ada dia berbentuk harta benda, dia khianat. Ataupun pangkat, mengambil pangkat, tidak laksanakan tugasnya, tapi mengambil kepentingan, itu dipanggil khianat. Maka ini munafik juga, munafik amal. Dan ditambah lagi, wa idza khasama fajara, apabila bergaduh bersisih melampaui batas, melebihi 3 hari, dendam, khianat dan seumpamanya. Maka ini munafik amal. Dan dimasukkan innal munafiqina fi dawki asfali minan nar. Nah, orang-orang munafik itu di bawah dasar neraka adalah munafik akidah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Jibril, jelaskan kepada aku tentang neraka."
dan bagaimana panasnya api neraka. Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka. Lalu Allah Taala telah menyalakan api neraka itu selama 1000 tahun, sehingga api neraka itu benar-benar menyala merah. Merah menyala, benar-benar merah. Dan kemudian Allah menyalakannya lagi selama 1000 tahun lagi. Maka apabila api itu dibakar lagi, dinyalakan lagi selama 1000 tahun, menjadi dia putih. Api itu menjadi putih, dan putih itu lebih panas daripada merah menyala tadi. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi penyalaan api tadi, maka dinyalakan api itu selama 1000 tahun, bermakna 3000 tahun. Dan yang ketiga, 1000 tahun yang kemudian Allah Ta'ala nyalakan, akhirnya api neraka itu menjadi hitam kelam. Dan hitam kelam itu lebih panas daripada yang putih, daripada yang merah menyala tadi. Maka demikianlah panasnya api neraka itu. Lalu malaikat menyatakan, demi zat yang mengutuskan engkau dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, kalaulah pakaian sahaja, kalaulah pakaian penghuni neraka itu hanya ditunjukkan sahaja kepada penduduk penghuni bumi, nescaya semua penghuni bumi itu akan mati. Hanya ditunjukkan pakaian ahli neraka itu, maka semua penghuni bumi nescaya mereka semua akan mati. Kalaulah ditimba minumannya, ambil sedikit air ahli neraka tadi, dituangkan pada air di bumi, dituangkan pada air di bumi, dituangkan pada air pada diambil air dituangkan di bumi, maka semua yang ada atas muka bumi itu mati belaka. Tidak ada tanaman pun yang hidup. Nah, saya mati semua. Kalaulah terminum, lagilah mati. Dan di neraka terdapat rantai, seperti yang Allah Ta'ala telah jelaskan, rantai itu panjangnya 70 hasta. 70 hasta dekat akhirat. Maka 70 hasta, setiap panjang hastanya tadi, ukurannya timur barat. Timur barat itu dikira 1 hasta, maka panjangnya 70 hasta. Dan kalau sehasta daripada rantai itu diletakkan di atas gunung di dunia, nescaya gunung itu hancur. Kalau seseorang dimasukkan ke dalam neraka, lalu dikeluarkan darinya, seorang masuk dalam neraka, dikeluarkan, diletakkan kepada penghuni bumi, nescaya penghuni bumi tadi akan mati kerana busuknya penghuni neraka itu. Wal-iyazubillah. Kisah Nabi Adam alaihissalam keluar daripada syurga. Bila Nabi Adam AS keluar daripada syurga, lalu Nabi Adam ingin memasak. Bila Nabi Adam AS nak masak, teringinlah dia nak memasak, sudah pasti perlukan api. Nabi Adam penghuni syurga, bukan penghuni neraka. Maka Nabi Adam tidak tahu bagaimana panasnya api neraka. Lalu Nabi Adam AS ingin meminta sedikit daripada api neraka untuk digunakan sebagai untuk memasak. Lalu malaikat Jibril AS datang bertemu dengan Nabi Adam AS, memberitahulah Nabi Adam kepada malaikat Jibril bahawa aku ingin sedikit api neraka untuk masak. Nak banyak mana? Bagilah sebesar biji kerma pada api itu. Lalulah Nabi Adam bertemu dengan Allah, lalu turun kembali. Kata Nabi Adam alaihissalam, kata malaikat Jibril, wahai Adam alaihissalam, kalaulah api neraka itu diberi sebesar biji kerma atas muka bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi hancur. 7 lapis bumi dan 7 lapis langit hancur. Hanya api neraka sebesar biji kerma. Dan kalau diberi sebelah 7 lapis bumi hancur.
Maka ambillah bahagian yang paling ringan kepanasan dia itu. Maka dia ambil pecikan api neraka yang paling halus. Itu pun malaikat Jibril kata, itu kalau diletak gunung ganang, hancur semuanya gunung ganang. Maka pecikan yang paling dia panas, tapi kita kira yang paling sejuk lah, yang paling kurang panas sekali, itu pun direndam di dalam beberapa lautan dengan masa yang begitu lama. Kemudian diberi kepada Nabi Adam, itu pun tak boleh panas. Maka diletakkan di beberapa gunung sehingga gunung tadi jadi hancur beberapa gunung, lalu ada wak-wak panas. Maka katanya api di atas muka dunia adalah daripada wak-wak panas itu sahaja. Itu pun tidak ada manusia atas muka bumi ini yang tahan kepanasan api dunia, tidak ada. Hebat macam mana, gagah macam mana, tidak ada orang tahan api di atas muka bumi ini. Maka demikianlah azab panasnya api neraka. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab api neraka. Sekali-kali kita tidak mahu terkena api neraka, walau satu saat pun, walau satu detik pun tidak sekali-kali kita inginkan, kerana azab Allah Ta'ala begitu pedih. Dan kita mohon pada Allah biar Allah Ta'ala campakkan dalam hati kita rasa takut, kerana takut ini membawa kita meninggalkan maksiat. Maka dengan kita mengingatkan betapa beratnya azab Allah Ta'ala ini, maka moga-moga kita menjadi orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, terangkan kepada aku pintu-pintu neraka Jahannam." Adakah pintu-pintu neraka Jahannam itu seperti pintu-pintu rumah kami? Nabi bertanya. Malaikat Jibril kata, ya benar. Pintu macam pintu rumah. Tetapi permukaan sebahagiannya lebih rendah daripada permukaan yang lain. Dia ada pintu-pintu tak sama, pintu tu tak sama besar dia tadi. Katanya, jarak satu pintu kepada satu pintu yang lain perjalanannya 70 tahun. Jarak satu pintu kepada pintu yang lain perjalanan 70 tahun. Setiap satu pintu lebih panas 70 kali daripada pintu berikut. Satu pintu ni panas. Nak pergi pintu ni kepada pintu ni, maknanya gandaan lagi 70 kali ganda panas. Maka begitulah dikatakan setiap satu pintu digandakan 70 kali panas. Pintu pertama panas dah, pintu kedua 70 kali ganda. Lagi begitulah Allah Ta'ala gandakan, maka setiap pintu-pintu neraka itu amat panas sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya mengenai penghuni setiap pintu itu. Siapa pintu-pintu itu? Siapa penghuninya? Maka malaikat Jibril berkata, pintu yang paling bawah itu orang-orang munafik. Itu pintu yang paling bawah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqina fi dawki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di bawah dasar neraka. Wal-iyazubillah. Jangan kata kita ini alhamdulillah selamat, kita orang beriman. Tidak. Kita tak berani jamin biar hati kita rasa takut sama. Kerana kata ulama, di antara orang ketakutan yang ditakuti oleh orang soleh, yang pertama adalah adakah amalnya diterima ataupun tidak. Duk fikir terima ke tidak terima, takut dia. Maka sebab itu orang-orang soleh, walaupun mereka itu ibadatnya banyak, mereka merasakan bagaikan mereka tidak ada ibadat. Yang kedua ditakuti, adakah ia ini maknanya su'ul khatimah ataupun husnul khatimah. Ini yang paling ditakuti, mati su'ul khatimah, wal-iyazubillah. Kita mohon pada Allah agar kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allahu bi husnul khatimah. Ya, ini orang-orang soleh selalu baca, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allahu bi husnul khatimah. Minta diwafatkan dalam keadaan sebaik-baik kematian.
Yang ketiga, duk fikir, ini kita ini ahli syurga ke ahli neraka, ahli syurga ke ahli neraka. Takut kita. Dan Allah telah tetapkan adakah kita ahli syurga atau ahli neraka, sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini dah tetap dah kita ahli syurga ke ahli neraka. Maka kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Maka Nabi bertanya mengenai pintu-pintu neraka itu, siapa penghuninya? Yang paling bawah itu adalah orang-orang munafik. Munafik, dan dinamakan dia itu neraka Hawiyah. Maka Hawiyah paling bawah, dan Hawiyah itu dah tempat diduduki oleh orang-orang munafik. Moga-moga kita tidak termasuk orang munafik. Kemudian pintu yang kedua dihuni oleh orang musyrik. Yang kedua daripada bawah, dihuni daripada orang musyrik, maka itu dipanggil neraka Jahim. Neraka Jahim ni orang-orang musyrik, orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pintu ketiga ini khusus siapa? Pintu ketiga dihuni oleh penyembah bintang, as-saibun, ataupun penyembah matahari, bintang, bulan, itu dia. Dan juga pintu keempat, yang ketiga dipanggil Sakar, yang keempat dihuni oleh iblis. Iblis laknatullah alaihi dan para pengikutnya. Siapa para pengikutnya? Daripada penganut ajaran Majusi. Maka nama neraka itu adalah Lazar. Lazar. Itu yang keempat. Pintu yang kelima. Pintu yang kelima dihuni oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, maka dinamakan dia Hutamah. Yang kelima, Hutamah, orang Yahudi. Pintu yang keenam. Yang keenam dihuni oleh orang-orang Nasrani. Dan namanya Sa'ir. Neraka Sa'ir. Maka ini yang keenam. Ada 6 pintu. Dia sebutlah sab'atu abwabin. Neraka itu ada 7 pintu. Tapi iblis, tapi malaikat Jibril sebut 6 saja. 6 saja situ. Maka ketika itu kemudian malaikat Jibril pun diam. Lalu Rasulullah bertanya, mengapa engkau tidak beritahu kepada aku mengenai pintu yang ketujuh? Kau diam saja. Katanya malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau tak tanya pada aku. Kau tidak bertanya kepada aku. Lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, di situ pintu yang ketujuh itu adalah tempat orang-orang yang buat dosa di kalangan umatmu yang beriman. Yang ketujuh adalah neraka. Di situ tempat orang-orang buat dosa besar. Di antara umat kamu yang mana mereka beriman tetapi mereka mati tidak sempat bertaubat. Alhamdulillah, Allah memberi pintu taubat kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyatakan bahawa sesiapa yang bertaubat kepada Allah, illa man taba wa amana wa amila salihan, orang yang beriman bertaubat dengan amal soleh, maka bagi mereka syurga juga Allah bagi. Itu Allah menyatakan, kalau orang itu bertaubat, beriman, maka Allah bagi syurga juga, walaupun dia itu minum arak, walaupun dia berjudi, walaupun dia berzina, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar yang berat-berat. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa dia dan dia boleh juga masuk di dalam syurga. Ini untung umat Nabi Muhammad. Tetapi bagi mereka yang melakukan dosa besar, dia mati tidak sempat bertaubat, maka nerakalah tempat dia. Maka kita mohon pada Allah, sebelum kita wafat, moga Allah Ta'ala kurniakan taubat nasuha. Jangan kita menganggap taubat nasuha itu hanya kepada peminum arak.
Taubat nasuha itu hanya penjudi. Tidak, kita perlu juga taubat nasuha. Walaupun kita kata saya tidak pernah minum arak contohnya. Tapi kita juga kena juga taubat nasuha. Taubat nasuha ini kena semua. Kerana apa? Kerana kita hari ini tak lepas daripada dosa-dosa besar. Tanpa kita sedar. Boleh jadi kita syirik kepada Allah. Boleh jadi kita riak dalam ibadat kepada Allah. Boleh jadi kita ujub dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang bertaubat, at-taibu minaz zambi kamalla zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, ia seumpama orang yang tidak ada dosa. Maka dalam keadaan macam itu, Rasulullah bertanya, Malaikat Jibril memberitahu yang ketujuh itu adalah umatmu ya Muhammad. Mereka itu buat dosa besar, tetapi mereka tidak sempat bertaubat. Itu pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh minta kepada Allah, dan Nabi ada menyatakan di dalam satu hadis mengatakan, syafaati li ahlil kaba'i yaumil qiyamah. Aku syafaati, aku beri juga syafaat aku kepada umat aku, kepada orang yang melakukan dosa besar dekat hari kiamat. Apa maknanya? Rasulullah kata, walau mereka dosa besar apa, aku nak beri kau syafaat. Kalau dia itu tak boleh buat keluar, diringankan azab dalam neraka. Maka di antara syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang sudah masuk neraka boleh buat keluar. Orang yang tak boleh buat keluar boleh buat ringan. Orang yang lama boleh dipercepatkan dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa ketika turun ayat, tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan datang ahli neraka ini. Bila turun ayat, tidak ada seorang pun daripada kita kecuali akan melalui ataupun melihat neraka di hadapan mata kita. Semua akan lihat. Orang-orang soleh pun tengok Allah, tapi Allah Ta'ala kata kamu selamat. Yang selamat. Maka dalam keadaan macam itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Allah Ta'ala mengatakan bahawa seorang daripada kamu pun akan melalui neraka, melihat akan neraka, sama ada masuk tidak masuk sahaja, lalu Nabi merasa cemas, rasa takut, lalu baginda menangis. Baginda menangis tersedu-sedu. Maka orang yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala serta mengenali kekuasaan dan perkasaan Allah Ta'ala akan merasa sangat takut kepada neraka Allah. Dan baginda adalah orang yang paling takut, dan baginda adalah paling banyak menangis. Dia menangisi apa? Kelalaian umatnya. Bahkan baginda ini seorang yang sangat tawaduk. Dia dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, baginda menangisi bagaikan baginda ini orang yang lalai. Patutnya baginda tak menangislah, sebab dia bukan orang lalai. Tetapi dia menangis juga, seolah-olah macam dia ni orang yang lalai kepada Allah. Padahal dia tidak lalai pun dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Diceritakan di dalam hadis yang lain, satu ketika Nabi menangis dan terus menangis, datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu bila malaikat Jibril alaihissalam bertanya, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Muhammad? Rasulullah mengatakan bahawa aku teringat umat-umat terdahulu. Adapun umat Nabi Musa alaihissalam, Allah binasakan mereka. Adapun umat Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala binasakan mereka. Jadi aku teringat ke umat-umat yang terdahulu, maka Nabi pun menangis kerana mengingatkan akan umatnya. Lalu malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah. Allah yang maha mengetahui bertanya, ya Jibril, apakah yang menyebabkan Muhammad menangis? Allah yang maha mengetahui bertanya. Katanya malaikat Jibril, Muhammad itu menangis kerana umatnya. Menangis kerana umatnya. Beritahu kepadanya bahawa Allah akan beri apa yang ia inginkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Katanya Allah Ta'ala akan beri kepada engkau wahai Muhammad sampai engkau suka. Bila mana sahaja
wah, malaikat Jibril turun beritahu Rasulullah, hai Muhammad, engkau, ahli keluarga engkau, anak beranak kamu, kaum kerabat, maka jadi ahli syurga. Nabi tak gembira, menangis juga Nabi. Walaupun sudah diberitahu, sampai Muhammad reda, beritahu dia sampai. Muhammad reda. Muhammad, Rasulullah, isterinya, kaum kerabat masuk dalam syurga. Rasulullah tetap menangis juga. Apa yang Rasulullah inginkan? Aku inginkan malaikat beritahu pada Allah, Muhammad menangis. Katakan pada Muhammad apa yang dia inginkan, Allah akan beri asal Muhammad reda saja. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa aku sekali-kali tidak ingin umatku itu duduk dalam neraka, walau satu orang pun. Maka dengan berkat permintaan Rasulullah ini, Allah memberi siapa-siapa yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun seberat zarah, dia akan keluar juga daripada neraka, masuk dalam syurga juga. Pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kiai cerita dalam satu ceramahnya, beliau mengatakan bahawa ketika mana Rasulullah melihat dan mendengar saja ada umatnya masuk di dalam neraka, maka Rasulullah tidak akan masuk syurga, akan selamatkan juga, sehingga Allah mengarahkan, wahai malaikatku, jangan bagi Muhammad mendengar umatnya di dalam neraka. Maknanya apa? Kerana begitu orang yang bersalah tetap dihukum, maka dengan syafaat Nabi Muhammad ini Rasulullah bersungguh-sungguh, akhirnya Allah kata pada malaikat, jangan bagi Muhammad lihat dan mendengar. Kerana Muhammad itu amat kasih kepada umatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sendiri melihat negeri yang menakutkan itu. Sebelum tabir-tabir dibuka, baginda menghadap kepada Allah, Zat yang Maha Besar, pemberi seksaan, Maha Perkasa, dan diperintahkan pergi melihat neraka. Dan Allah membuka hijab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi wafat, Nabi sudah tengok syurga. Sebelum Nabi wafat, Nabi sudah tengok neraka. Dan kita sudah maklum bagaimana kisah Isra Mi'raj, bagaimana Nabi melihat penghuni-penghuni neraka. Maka di antara yang dicerita oleh Imam Al-Ghazali ini, Rasulullah mengatakan bila mana dia tengok di dalam neraka, ada yang mereka itu wafat dalam keadaan itu dia tua. Lalu dia pun berkata, betapa banyak orang tua di neraka itu berseru, oh ruginya masa aku tua dulu, ruginya patutnya masa tua itu danglah bertaubat kepada Allah, tapi aku tidak gunakan masa tua itu untuk bertaubat kepada Allah. Maka orang tua menangisi waktu tuanya itu. Kerana Nabi melihat Allah ramainya orang tua. Lalu betapa banyak anak muda di neraka yang berseru, yang wafat dalam keadaan muda. Bila dia wafat dalam keadaan muda, dia pun berkata, oh alangkah ruginya masa mudaku. Sedangkan masa muda itulah masa yang kuat untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu muda inilah waktu yang perlu pergi masjid, bukan tinggal masjid. Maknanya Nabi SAW menyatakan bahawa anak-anak muda kalau perangainya seperti orang tua, Nabi kasihnya. Kerana apa? Digambarkan orang tua ini kebanyakan, hukum kebanyakan mereka bila sudah tua mau tumpu ke masjid, mau tumpu ibadat. Anak-anak muda kalaulah mereka itu seperti orang tua yang ingin pergi ke masjid, yang beribadat, itu Nabi kasih. Tapi Nabi tidak kasih orang tua yang mana mereka itu bersifat seperti anak muda, yang kebanyakan anak muda itu mereka suka hidup maknanya dalam keadaan lalai kepada Allah. Nabi tak suka orang tua macam orang muda yang lalai. Cukup kita jangan rugi masa naik kenderaan pergi mari, sedangkan kita sudah berusia. Rugi masa kita. Yang perlu kita tumpukan masa kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini pun sekarang ini, kalau kita rasa kita nak beribadat, belum tentu kita dapat tapung balik yang lama-lama kita lalai. Belum tentu. Maka
Kalau kita sekarang ni belum tentu, janganlah kita biarkan berterusan di dalam melakukan dosa. Allah Maha Pengasih Penyayang melihat hamba-Nya. Siapa yang bersungguh-sungguh kembali kepadanya, Allah akan beri pengampunan kepada hamba-Nya. Maka betapa banyak perempuan di neraka. Nabi kata, aku dah tengok ahli-ahli neraka, ramai mereka itu terdiri daripada wanita-wanita. Dia pun mengatakan, wanita-wanita itu mengatakan, oh betapa celanya diri aku. Kenapa? Ada di kalangan wanita-wanita itu membukakan auratnya. Wanita yang baik, yang soleh itu bukan yang membukakan aurat. Bukan pergi ke mana-mana berbebas-bebasan, tidak. Yang semakin tertutup, itu yang semakin mulia. Itu kaum wanita. Maka antaranya apa? Boleh jadi dengan banyak mendedahkan aurat, ataupun dengan pergaulan bebas, ataupun dengan tidak taat kepada suami, ataupun dengan maknanya dengan pakaian-pakaian yang mereka pakai tadi membawa kepada dosa dan seumpamanya. Lalu baginda mengoyak kedua tabir, maknanya baginda melihat daripada tabir, Allah Ta'ala membukanya, nampaklah wajah dan tubuh mereka yang sudah hitam. Bila Allah membuka, Rasulullah melihat akan ahli neraka, lihat mereka itu, tubuh mereka itu dalam keadaan hitam, diazab oleh Allah, wal-iyazubillah. Tulang punggung mereka remuk hancur. Sebab tu kita mohon pada Allah agar Allah pelihara isteri dan anak-anak kita. Jaga isteri, jaga anak-anak. Jaga anak-anak supaya anak kita ini terpelihara. Kalau tidak, isteri, anak-anak juga membawa fitnah kepada kita. Beri didikan agama yang sebaiknya. Rasulullah melihat orang tua yang sudah tidak berwibawa, anak muda yang tiada punya kasih sayang, perempuan yang tidak berpakaian. Ini antara sebab-sebab mereka diazab di dalam neraka. Lalu Imam Ghazali mendatangkan doa. Apa doanya? Ya Allah, lindungilah kami daripada api neraka. Bahkan Nabi berpesan lepas sembahyang, jangan lupa minta doa, minta berlindung, minta berlindung supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Maka di antara doa kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala jauh kita, lindung kita daripada api neraka, daripada sesuatu perbuatan yang mendekatkan kita kepada api neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin wa amalin. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu, dengan Engkau ya Allah, daripada neraka dan perkara-perkara yang menghampirkan kami daripada neraka, menghampirkan kami kepada neraka, sama ada dengan sebab perkataan. Jangan-jangan bahaya, kadang-kadang salah perkataan masuk neraka. Walaupun orang soleh, tiba-tiba salah perkataan boleh masuk neraka. Maknanya, ataupun dengan sebab perbuatan, mungkin perbuatan salah, satu perbuatan masuk neraka. Bagaimana seorang yang soleh, dia kurung kucing sampai mati, Nabi kata itu ahli neraka. Ada seorang wanita yang solehah, malam beribadat, siang beribadat, malam siang beribadat. Oh, jadi mulut orang, ini wanita solehah, ini wanita solehah. Tiba-tiba orang tanya, ya Rasulullah, apa pandangan kamu tentang wanita itu? Wahia finnar, dia ahli neraka, kata Nabi. Kenapa jadi ahli neraka? Satu saja, yang lain cukup bagus. Apa dia? Dia tak mampu jaga lidah. Sembahyang mampu, baca Quran, ada satu perkataan mungkin, ada perkataan-perkataan yang menyebabkan dia terbawa, dia terheret dia dalam neraka, wal-iyazubillah. Maka minta berlindung kita daripada neraka dan setiap perbuatan yang mendekatkan kita kepada neraka. Apabila saja kita memohon pada Allah agar dijauhkan daripada neraka, mohon pada Allah agar dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon pada kamu syurga. Wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa fi'lin wa amalin.
dan apa-apa perbuatan yang mendekatkan kami, yang membawa kami kepada syurga, sama ada perkataan. Jadi bila kita bercakaplah yang baik-baik. Cakap yang baik-baik, bercakaplah yang membawa pahala. Bila kita bercakap membawa pahala, dengan sendiri diampunkan dosa. Orang soleh, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila bercakap dengan orang-orang yang tidak ada ilmu, orang yang jahil, dia bercakap dengan perkataan yang baik-baik. Maka dikatakan bahawa dengan perkataan, dengan perbuatan, tolong orang, itu antara jalan boleh masuk syurga. Beri orang makan, itu antara jalan orang menyebabkan orang itu boleh masuk syurga. Ataupun dengan sebab maknanya amal-amal yang soleh, ibadat yang banyak. Kalau kita tak mampu buat amal ibadat banyak, cuba sedaya upaya jangan lakukan maksiat. Walaupun kita tak mampu, kita bukan ahli ibadat banyak, tapi jangan buat maksiat. Kalau jatuh juga kepada maksiat, maka cepat-cepat kembali taubat kepada Allah. Kerana Nabi SAW bersabda, wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Kamu ikutilah kejahatan kamu dengan kebaikan, supaya kebaikan itu menghapus kejahatan kamu. Jangan biar diri kita jatuh pada maksiat. Dan dikata, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama dengan orang-orang benar dengan rahmat-Mu. Duhai yang maha mulia, wahai yang maha pengampun. Ini doa Imam Ghazali kepada Allah Ta'ala, dan doa kepada kita semua yang membacanya. Ya Allah, tutupkanlah aurat kami, iaitu keaiban-keaiban kami. Kalau kita nak keaiban kami, keaiban kita ini tidak dibuka di dunia dan di akhirat, maknanya jangan buka keaiban orang. Contoh, orang ini datang kepada kita beritahu, saya ini dulu lara, saya ini dulu ahli maksiat, saya nak bertaubat pada Allah. Jangan tanya dah, kamu buat apa dulu, maksiat apa, cuba cerita saya. Jangan tanya. Baik kita tak tanya, dia bagi tahu, ustaz, saya dulu minum arak. Contoh, ini contoh. Saya dulu minum arak. Kita tahu dia minum arak. Kita ajar dia taubat. Wajib, bukan sunat, wajib. Kita tutup air, jangan cerita ke orang dia tu minum arak. Jangan cerita ke orang. Hatta kalau orang datang, dulu ustaz, saya pernah berzina ustaz. Contohnya, orang bagi tahu pada kita. Kita pun ajar dia bertaubat. Wajib kita tutup, jangan bagi tahu. Saya nak bagi tahu ke orang, saya nak bagi tahu pada kamu, dia tu penzina orangnya. Jangan. Kalau kita buka keaiban, nanti Allah buka keaiban kita. Hatta kalau kita minum arak, contoh, demi Allah tak pernah minum arak, contoh. Kalau kita minum arak, kalau kita penzina, kalau kita penjudi, kalau saja ni, maknanya kita jangan cerita ke orang. Allah sudah kata apa? Aku sudah tutup keaiban kamu, kenapa kamu buka? Jadi kita minta, ya Allah tutup keaiban kami, ya Allah tutup keaiban saya, Allah masuk auratana, ya Allah tutup keaiban kami. Kita duk buka keaiban orang. Macam mana Allah nak tutup keaiban kita? Maka tutup keaiban. Tutup keaiban. Dan kita paling tidak suka mendengar keaiban orang. Kalau orang nak bertaubat, saya nak bertaubat, macam mana caranya? Khabar je cara bertaubat. Tak payah tanya-tanya. Kenapa buat? Cekap borok. Cekap borok, kenapa dulu buat? Kenapa? Minum arak. Kok judi dah buat? Tanya. Jangan. Nanti membawa kita membuka keaiban orang, nanti Allah buka keaiban kita. Jadi kita mohon, ya Allah tutuplah keaiban kami. Hilangkanlah ketakutan kami. Hilangkan kecemasan kami dan kurangkan kegelinciran kami.
Mohon kepada Allah supaya Allah tutupkan rasa takut kami. Dan jauhkan kami daripada kegelinciran ataupun terpesong. Maknanya daripada ajaran yang sebenar. Dan jangan kau nampakkan aib kami di hadapanmu. Jangan kau nampakkan aib kami di hadapanmu, wahai Tuhan yang maha pengasih daripada segala pengasih. Ya Arhamar Rahimin. Macam mana jangan kau nampakkan aib kami di hadapanmu? Ya, apabila seseorang itu sudah bertaubat kepada Allah. Ya, contoh, ini contoh. Dia minum arak, contoh sahaja. Lalu dia bertaubat bersungguh-sungguh. Maka bila dia bertaubat bersungguh-sungguh, Allah terima taubatnya. Apabila dibentang surah amalan, tidak ada amalan minum arak. Tidak ada amalan minum arak. Baik, macam mana dengan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pembentangan surah amalan ada dua. Satu di khalayak awam, satu dengan Allah. Maka apabila sahaja dia bertaubat, hanya dia dengan Allah Ta'ala saja. Awam tidak dibuka. Wallahu alam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.